Assalamualaikum guys. Okay, Wak Asri sini. Macam biasalah, berkongsi ilmu dan berkongsi info berkenaan dengan dunia vaping. Okay, untuk kali ni aku nak berkongsi dengan korang berkenaan dengan kita panggil RBK, Rebuildable Kit untuk OCC, dan secara spesifiknya adalah Rebuildable Kit untuk OCC jenama Oxva, untuk pot-pot yang menggunakan Oxva, jenama Oxva, pot-pot jenama Oxva macam ni, Oxva Origin X, ada Oxva Origin, dan juga ada Oxva Velocity, So untuk Oxva Origin X dan juga Oxva Origin, mereka masih menggunakan satu jenis coil yang dinamakan Unicoil. Unicoil ni adalah coil diorang yang menggunakan mesh coil. So kalau beli baru macam ni lah Unicoil, Unicoil yang belum dipakai lagi. Yang ini adalah Unicoil Oxva 0.3 ohm, iaitu 30 watt hingga 40 watt. 0.3 ohm Unicoil. So satu biji OCC Unicoil ni, baik 0.5 ataupun 0.3 ataupun 1.0, harga dia RM10 kalau beli dekat kedai. Kalau beli banyak mungkin dapat harga RM45 untuk 5 unit kan. Satu kotak tu ada 5 unit. Tapi kalau biasa beli ni RM10. Walau bagaimanapun, untuk orang yang suka explore dan suka buat DIY, sebenarnya korang boleh juga berjimat cermat, berjimat, dan banyak perkara yang korang boleh selamatkan dengan menggunakan ataupun korang beli yang ni, Coil Master Rebuild Kit, RBK. Yang ni khusus untuk Oxva 0.3 ohm menggunakan mesh yang dibuat dari Nichrome 80, dan dalam ni ada untuk boleh buat recoil untuk 10 kali recoil. Aku dah keluarkan lah isi dia ni. Aku letak OCC Unipro dan macam-macam lagi lah, tapi aku dah keluarkan isi dia. Dia tak semestinya jenama Coil Master, ada juga jenama lain kalau korang cari secara online. Contohnya yang ni ada Vapjoy. Kau boleh juga dekat market sana ada juga macam-macam jenama yang ada lah, boleh cari sendiri. Ni yang jenis untuk coil biasa, bukan mesh, Vapjoy ni. So sekarang kita fokus yang ini, iaitu Oxva 0.3 punya RBK. So di dalam kotak tu akan ada 10 set kapas yang untuk kita buat RBK ni. Dia pun ada 10 set mesh coil macam ni, ada 10 set. Dan juga ada tools untuk korang buat RBK tu, iaitu benda ni, nanti aku akan tunjukkan apa benda kegunaan dia. Dan juga satu lagi peralatan untuk memudahkan proses pembukaan, buka OCC tu. Yang ni untuk Oxva punya OCC, tapi aku tak nak cerita dengan semua sekali tu. Cuma aku nak fokuskan kat korang, nak tunjukkan hari ni macam mana nak buat RBK ni. Yang ni aku dah buka lah actually, dah buka. Ini adalah OCC 0.3 ohm Oxva Unicoil. Ni aku dah guna banyak kali tau, dan masih lagi bertahan. So dari segi ketahanan, biasalah kalau satu OCC tu setelah dibuat RBK, dia akan bertahan macam sekarang ni. Dekat aku punya Oxva Origin ni, dalam ni RBK dah 2 minggu belum tukar lagi. Jadi sangat-sangat jimat lah sebenarnya benda ni. Dan cost dia macam ni, aku beli dari seller dekat Indonesia. Boleh carilah dekat online, shop online, kedai-kedai online dekat Indonesia. Harga dia RM15 saja. RM15 dalam dia ada untuk boleh buat 10 set, 10 kali recoil, rebuild. Jimat babe. Kalau OCC ni satu RM10 kan, yang ni satu RM15 dapat 10. Korang fikir sendiri. So tanpa membuang masa,
apa yang perlu ada? Satu, kapas yang dibekalkan. Yang kedua, OCC dalam bentuk mesh ni, dawai mesh ni. Yang ketiga, kau punya ni lah, OCC yang telah dibuka. So kaedah dia, kaedah OCC ni, kapas ni jangan guna semua. Kapas ni kita mula-mula kita macam ceroy-ceroykan dulu. Kita macam longgar-longgarkan dia lah. Satu set kapas ni ada, kalau tak silap aku, ada 5 helai kapas, 5 atau 6 helai macam tu lah. So tak perlu gunakan semua tau, nanti membazir. So apa yang korang perlu buat, korang ambil 2 helai, dan pisahkan dari set dia tu, pisahkan. So yang ni letak tepi. So yang 2 helai ni, 2 helai kapas ni lah yang akan kita gunakan untuk setiap kali buat recoil RBK ni. So 2 helai kapas ni kan kita dah cerai-cerai dan ceroy-ceroy kan, dia jadi longgar. Lipat. Jadi bila lipat, maksudnya dekat dalam tu ada 4 helai. Jadi 4 helai kan. Okay, make sure dia tak bergerak-gerak, sebab kita nak gunakan benda ni tau. Okay, letak sekejap. And then ambil yang dawai dia, mesh coil dia ni. Okay, mesh coil ni kena tengok betul-betul. Yang pertama, tengok betul-betul. Ni bahagian dia, kalau tengok betul-betul, ada bahagian yang tempat dawai dia ni melekat. Kita panggil depan lah. Lepas tu ni bahagian belakang dia. Zoom sikit. Okay, bahagian belakang dia ni rata tau. Ni rata. Tapi tempat kaki dia ni, dia macam ada benjolan sikit kan, sebab ni adalah tempat dia punya kaki dia dilekatkan dengan mesh coil tu. Okay, untuk buat RBK ni, make sure tak ada bengkok-bengkok sangat, sebab susah ni kalau bengkok. Untuk buat RBK ni, pastikan bahagian belakang ni yang rata ni, okay, yang ini yang tempat diletakkan ini, dan bahagian yang ada tiang ni, yang tak rata ni, yang kena dekat kapas. Okay, jadi macam ni. Okay, tengok ni, faham atau tidak, korang kena tengok berkali-kali kot benda ni. Okay, macam ni kan. So kapas yang kita dah lipat tadi, buat macam ni, nampak? So bahagian yang rata, ni menghadap kita. Bahagian yang tak rata, yang ada tiang dia melekat tu, melekat dekat kapas. Itu dia punya tips dia lah. So dia memang dah siap potong kapas tu untuk ngam-ngam dengan kita punya mesh coil tu. So pegang ni elok-elok, sebab aku kalau boleh nak minimumkan pembaziran. Jadi korang kena kalau boleh berhati-hati lah. Jangan buang kapas tu, potong banyak-banyak sangat yang jadikan sisa-sisa, membazir. Okay, yang ini, ambil alat ni tadi, tool ni tadi, letakkan macam ni, dan bengkokkan kapas tu. Bengkokkan kapas tu berserta dengan dia punya dawai mesh tu. Okay, bila dah bengkok, korang kena rapikan lah. Rapikan supaya kemas dan tidak bergerak-gerak di punya bahagian mesh tu. Jangan sesekali tarik yang besi tu, besi ni jangan tarik dulu, sebab kita nak pastikan dia rapi. Okay, rapikan. Okay, tak rapi ni. Sekejap guys, depan kamera susah sikit. Alright, kita pusingkan. Nampak tak? So kapas tu dah menyelimuti dan menyelubungi mesh coil dalam dia. Dan bila dah jadi siap macam ni, ambil satu helai daripada kapas tu tadi, pisahkan dia, dan yang lain tu lekatkan dia.
So kita kena ada satu yang terpisah. Okey, nampak? Dan yang terpisah tu kita sejajarkan dengan kaki dia yang kat luar ni. Okey, masa nak lipat tadi, make sure kaki tu di luar. Kaki ni, kaki mesh ni di luar, di bahagian luar. Kalau kat dalam nanti susah. So bila dah jadi macam ni, korang ambil bahagian dalam OCC yang macam ni, masukkan dekat dia punya longkang dengan berhati-hati. Masukkan dengan kemas. Make sure kemas. Pastikan kemas. Itu penting kemas. Okay, kalau ada kapas yang terkeluar ke apa, tolak ke dalam. Make sure pastikan dia kemas. Nampak tak? Dan kaki ni yang terkeluar ada dua ni, jangan bengkokkan dulu. Okay, pastikan dia berada dekat dengan longkang ni. Okay, bila kita dah yakin dan pasti yang kapas-kapas ni telah masuk dengan kemas, kalau ada terkeluar sikit pun sila masukkan. Okay, dah yakin dan pasti, maka yang ini, yang kita keluarkan sehelai tadi, kita boleh lipatkan supaya dia menjadi satu lapisan di luar. Nampak tak? Dia dah jadi macam ni. Okay, next step ialah kita ambil insulator, getah yang akan menjadi penebat haba ni. Okay, besi ni jangan keluarkan dulu. Okay, dekat sini ambil salah satu darinya, mana-mana yang dekat, mana-mana yang senang, kita bengkokkan ke arah dinding dia. Bengkokkan ke arah dinding dan keluarkan. Jangan potong dulu. Kalau potong nanti susah, sebab dia jadi pendek, susah nak potong, susah nak adjust. Masukkan penebat insulator. Dia memang dah ada siap tempat di longkang dia tau kan. Dan kita tinggal tekan je insulator ni, masukkan dengan betul. Masukkan insulator tu. Jadi sekarang ni dah ada satu dawai di luar, satu dawai masih lagi di dalam. Yang dawai yang di dalam ni bengkokkan juga ke arah luar. Yang ini bengkokkan kena dekat badan OCC. Nampak tak? Okay, make sure dia tegang. Make sure dia fit, supaya tak berlari-larian. Dan kemudian lepas tu barulah kita ambil yang warna gold ni, kita masukkan. Tak susah pun benda ni, sangat-sangat senang je. Sangat-sangat senang sangat. Apa? Tak memerlukan masa yang lama sebenarnya kalau korang dah biasa buat. Aku dah biasa buat lah, tapi sekadar nak tunjuk kat korang. Besi tadi jangan keluarkan Jangan keluarkan dulu, sebab takut di dalam dia bengkok. Takut mesh coil dia tu tak align, tak seragam. Okay, besi ni sikit-sikit boleh keluarkan tak? Right. Okay, yang ini kita kemaskan lah. So kemas supaya dia punya insulator dengan dia punya besi, dengan dia punya dawai apa semua berada di tempat yang betul. Right. So lebih kurang begini. Bila dah sampai tahap ni, korang boleh lah potong lebihan dawai ni lebihan kaki yang tadi tu, mesh coil tu, potong. Alright. So yang lebihan kapas tu pun boleh dililitkan. Jadi sebelum kita kemaskan untuk kali yang terakhir, kita tengok baru kita boleh keluarkan ni besi ni tadi. Tengok make sure kaki tu tak bercantum tau. Nampak tu?
kat sebelah dalam tu. Nampak kaki tu tak bercantum kan. Kalau bercantum tak hidup, dia short. So bila ni macam ni, okay, terbalik kan, masukkan besi ni kat sini, so senang kita handle. Dah terkoyak-koyak lah. Aku buat biasa kejap je, tapi yalah ni depan kamera agak susah sikit. Masukkan pula penutup posisi tu tadi, ambil plier, ketatkan lah. Dah siap dah ni sebenarnya, dah boleh pakai. So dekat sini, tempat yang dawai yang kita potong tu, korang kena pastikan dia rapi lah kan. Dawai yang tempat kita potong tu tak nak lah dia terkeluar-keluar, sebab nanti nak skru susah. So rapikan, make sure tak ada lebihan, dan kemudian pasang balik getah dia dekat tempat pembukaan dia tu. Okay, ni memang dah siap lah, dah boleh pakai lah. Okay, nak tengok benda ni jadi ke tak jadi, kita boleh gunakan peranti macam aku ada aux bar velocity kan, memang ada ni RBA apa semua. Kita tengok jadi tak jadi. Jangan fire tengok dekat aux bar velocity, boleh masuk. So nampak, boleh baca new coil 0.33 ohm. Okey lah tu, jangan tekan fire. Tekan fire terbakar lah kapasnya. So maknanya dia dah okey, dia dah jadi. Sorry, dia dah okey, dia dah jadi, dan dia dah boleh digunakan tanpa apa-apa masalah, sebab dah boleh dibaca 0.33 ohm tadi kan. So itulah dia guys, sedikit DIY untuk orang yang minat buat DIY. Kita tengok okay, mesh coil dia kan okey lagi dalam tu kan, dan dia punya kaki pun tak bersambung. Nampak, tak bersentuhan, tak bersambung, tak bersentuhan, sama. Kemas-kemaskan sikit, dah boleh pakai dah ni. Dah jimat dah RM10. Dan sepengalaman aku menggunakan RBK ni, memang rasa flavoring, throat heat apa semua memang sama lah macam kalau beli OCC yang siap kan. So tak ada masalah sebenarnya, dan ni sangat-sangat menjimatkan. So guys, itu tadi daripada aku, Asri. Semoga engkau orang mendapat manfaat dan boleh menjimatkan lagi wang. Dan benda ni bukannya untuk aux bar je, dia sebenarnya ada banyak banyak macam. Untuk smoke ada, untuk Vinci ada, macam-macam lah. Kau kena pergi online ke, carilah dekat kedai-kedai online kegemaran kau yang berkenaan dengan RBK ni, sebab dia memang sangat-sangat mudah. Dan kau tak perlu tool yang banyak pun. Kalau pakai tangan dia, jari je pun boleh, asalkan kau ada plier, kau ada pemotong macam gunting ke, cepit kuku ke kan, dah boleh buat dah benda ni. Rajin tak rajin, nak tak nak je. So guys, terima kasih kerana menonton. Inilah dia tadi sedikit perkongsian berkenaan dengan RBK aux bar Unicoil. Wak Asri sini nak ciao dan assalamualaikum.